Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu kembali di portal berita Suara Merdeka. Hari ini saya kembali bersama rakan setugas saya Hasnurul Muhammad atau Hazrul Muhammad. Dan saya Khairul Anwar Yahya, dan tetamu kita hari ini apa? Ialah Encik Arya Putra Ismail. Beliau merupakan Presiden Kumpulan dan juga merupakan Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO SME Bank, Encik Arya Putra Ismail. Saya suka nama beliau. Okey, Cik Arya, terima kasih kerana sudi hadir sebagai tetamu di Suara Merdeka. Okey, Latino. Cik Khairul, saya panggil Latino, dan saya Hasnurul. Cik Khairul akan panggil saya apa? Jangan terkejut. Okey, sebab kami memang sentiasa bersama. Bersama. Okey, Latino, kita punya tajuk Kita ada 3 topik hari ini, Cik Arya. Sukuk kelestarian, peran pemadanan kewangan permekasa, dan Akses 2021. Okey, ataupun dalam bahasa Inggerisnya, Cik Arya, Matching Grant Financing Access 2021. So, saya buka soalan yang pertama, sukuk kelestarian. SME Bank ni menjadi institusi kewangan pembangunan atau IKP pertama di Malaysia dalam negara kita yang menerbitkan sukuk kelestarian. Boleh Cik Arya terangkan apakah itu sukuk kelestarian? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menyebut saya untuk bersama-sama pada program kita pada sekarang ini. Menjawab persoalan itu, sukuk kelestarian adalah satu bentuk sukuk yang kami bakal terbitkan, di mana ia merupakan terbitan surat hutang jangka pendek dan sederhana, di mana ia berpaksikan matlamat pembangunan yang mampan ataupun SDG, dan dalam SDG ini kami menerapkan nilai-nilai ESG, iaitu environment, social and governance. Dan sukuk ini yang bakal kami terbitkan insya-Allah pada penghujung bulan Julai, di mana kami telah mengenal pasti saiz terbitan sebanyak 500 juta ringgit. Dan ini adalah matlamat kami di mana kami ingin menyampaikan atau berkongsi apakah kepentingan untuk kita bersama memastikan segala operasi ataupun pekerjaan yang kita buat ataupun lakukan, baik dalam segi operasi ataupun bisnes yang bakal kita laksanakan, tidak menjejaskan persekitaran, sosial dan juga governance. Okey, apakah signifikannya langkah SME Bank dalam menerbitkan program sukuk wakalah ini? Ya. Penerbitan program sukuk wakalah ini adalah amat penting bagi kami, bukan sahaja untuk memperbanyakkan lagi dana-dana ataupun sumber dana yang kami perolehi sebelum ini, tetapi juga untuk memastikan program pembiayaan kami dapat dilaksanakan bagi membantu para usahawan di luar sana, terutamanya bagi mereka yang ingin membangun semula setelah COVID-19 ini ataupun permasalahan COVID-19 ini bakal selesai pada tempoh yang akan datang. Okey. Berapa nilai dia, Encik Arya? Sukuk wakalah ini mempunyai nilai ataupun hak terbitan sebanyak 3 bilion ringgit, di mana 500 juta ringgit kami telah sasarkan bagi tujuan sukuk kelestarian. Dan juga kami juga akan menerbitkan nota jangka pendek ataupun ICP yang mempunyai nilai had sehingga 1 bilion ringgit. Dan kami percaya dengan penerbitan sukuk wakalah ini, ianya bukan sahaja dapat membantu kami bagi menyediakan dana bagi tujuan memberi pinjaman kepada usahawan, tetapi juga sebagai satu instrumen investasi oleh para pelabur di luar sana yang ingin berpartisipasi dalam usaha kami membangunkan sektor PKS di Malaysia, dan juga untuk mempromot atau mempromosikan nilai-nilai ESG di dalam segala usaha yang kami akan lakukan di dalam jangka masa ke hadapan. Okey. Kita tahu ya, tahun ini merupakan tahun kedua ya Cik Arya yang rakyat Malaysia, negara kita dilanda COVID-19, dan ramai yang bertanyakan adakah ini merupakan masa yang sesuai untuk SME Bank menerbitkan sukuk seperti ini,
dan bagaimana pula permintaan sukuk kelestarian pada waktu ini daripada usahawan PKS terutamanya? Sebenarnya bercakap tentang adakah ini adalah waktu yang sesuai, saya percaya dan yakin permintaan terhadap suku adalah amat tinggi, terutamanya kepada suku-suku yang mempunyai nilai rating seperti yang kami perolehi, iaitu AAA. Ini dapat disaksikan apabila kerajaan Malaysia mengeluarkan atau menerbitkan suku di mana nilai lebihan permintaan telah dicatat sebanyak 6.4 kali berbanding dengan had limit yang kerajaan ingin terbitkan. Jadi kami percaya maupun suku wakalah ataupun suku kelestarian ini akan mendapat permintaan yang amat tinggi, bukan sahaja daripada di kalangan para pelabur tempatan tetapi juga para pelabur di serantau, insya-Allah. Cik Arya, ada sebarang sasaran terhadap suku ini? Untuk terbitan suku kelestarian yang bakal kami terbitkan dalam jangka masa terdekat ini, kami amat yakin ianya akan mendapat lebihan langganan sekurang-kurangnya lebih daripada 1 ataupun 2 kali daripada nilai terbitan yang kami ingin lancarkan. Okey. Apakah kebaikan yang dibawakan kepada komuniti dan masyarakat secara amnya, dan apakah kegunaan hasil sukuk kelestarian ini kepada bagi SME Bank? Hasil terbitan suku kelestarian ini bakal kami gunakan untuk membiayai keperluan pinjaman para usahawan, di mana kami menitik beratkan unsur-unsur di mana mereka tidak boleh menggunakan hasil pinjaman ini bagi tujuan yang bakal ataupun boleh merosakkan persekitaran, sosial dan juga governance. Di mana kami yakin sekiranya kerosakan ini dilakukan oleh para usahawan atau oleh siapa juga, akibatnya akan ditanggung secara langsung bukan sahaja oleh kerajaan tetapi juga kita sebagai rakyat, di mana kita dapat melihat pencemaran yang berlaku di luar sana, permasalahan sosial yang berlaku di luar sana. Jadi dengan penerbitan suku kelestarian ini, kami akan memastikan para peminjam yang bakal mendapat pinjaman hasil daripada terbitan ini sentiasa mematuhi persyaratan yang kami kenakan agar masyarakat keseluruhannya akan mendapat impak yang positif, bukan sahaja kepada mereka yang para usahawan yang bakal memperolehi keuntungan hasil daripada pinjaman ini. Dan kami yakin sekiranya para usahawan dapat terus menerapkan nilai-nilai ESG yang kami laksanakan ini, mereka dapat melaksanakan perniagaan mereka secara lebih berkelangsungan ataupun lebih lama dan memberi kesan yang positif kepada sosial secara amnya. Okey. Jawapan yang panjang lebar daripada Cik Arya ya. Okey. Cik Arya, adakah sukuk kelestarian ini mendapat penarafan dari mana-mana agensi penarafan kredit? Alhamdulillah, Malaysia Rating Agency ataupun MAK telah memberikan penarafan AAA, iaitu untuk penarafan yang tertinggi bagi terbitan suku yang bukan government guarantee ataupun bukan dijamin oleh kerajaan. Dan juga untuk suku kelestarian, alhamdulillah kami telah diberi penarafan standard emas ataupun gold standard oleh MAK berpandukan framework ataupun rangka kerja yang telah kami susun dan laksanakan bagi tujuan penerbitan suku kelestarian ini. Okey. Selaku CEO SME Bank, adakah ini yang menjadi nawaitu hasrat impian utama Encik Arya? Sebenarnya kalau kita fikirkan apakah mandat yang diberikan oleh kerajaan kepada IKP ataupun institusi pembangunan kerajaan, ia adalah untuk membantu usahawan bukan sahaja dengan memberi pinjaman dan juga tetapi juga untuk membantu mendidik ataupun memberi bantuan yang bukan berbentuk pinjaman seperti
seminar-seminar ataupun tunjuk ajar yang kami bakal laksanakan melalui anak syarikat kami, iaitu SEDA, Center for Entrepreneurial Development and Research. Dan nilai yang ESG yang kami bakal terapkan ini secara tak langsung akan memberikan pencapaian terhadap mandat yang diberikan kepada kami oleh kerajaan. Jadi kalau saya boleh ringkaskan di sini, mandat yang diberikan bukan sahaja untuk memberi pinjaman, tetapi juga memberi kesedaran kepada para peminjam atau usahawan di luar sana betapa pentingnya untuk kita bersama-sama menjaga kelestarian dan juga menjaga persekitaran dan sosial secara dengan baik dan sempurna. Cik Arya, saya nak tanya tentang penarafan AAA ni. Adakah sukar untuk dipeloreh oleh SME Bank? Untuk SME Bank, kerana kami telah mempunyai rekod pencapaian keuangan yang amat baik sejak beberapa tahun yang lalu, dan penarafan ini adalah satu testimoni di mana SME Bank telah berjaya membuktikan kelangsungan ataupun pencapaian keuangan kami. Dan untuk pihak-pihak korporat ataupun pihak-pihak yang bakal ingin mendapatkan penarafan AAA ini, mereka harus mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh dan mempunyai perancangan jangka panjang yang jelas. Jadi soalan berkenaan adakah ia sukar atau tidak, bagi saya agak mencabar, dan ia bergantung di segi kekuatan keuangan sesuatu company ataupun corporate ataupun agensi yang bakal menerbitkan sukuk pada masa hadapan. Tahniah kepada SME Bank. Soalan saya yang selanjutnya, adakah nilai environment, social dan governance ESG ini dipraktikkan oleh sektor PKS untuk mereka menerima grant ini? Untuk mereka menerima ini. Ya, saya ingin terangkan sikit, ini bukan berbentuk grant tetapi pinjaman yang pinjaman, kami sediakan kepada para usahawan. Dan pada penglihatan kami ataupun our observation, kami dapat melihat implementation ataupun kadar kesedaran oleh seluruh usahawan berkenaan dengan betapa pentingnya untuk mereka menjaga kebajikan dan juga keselamatan sosial dan environment ini atau persekitaran ini adalah masih rendah, kerana mereka masih menumpukan kepada aktiviti utama mereka, iaitu melakukan perniagaan dan mendapat untung yang tinggi. Jadi apa yang kami ingin sampaikan kepada mereka adalah keuntungan adalah bukan satu ataupun semata-mata yang mereka harus kejar. Mereka harus juga menilai semula adakah aktiviti mereka ini bakal memberi atau menyumbang kepada kerosakan persekitaran ataupun sosial dan juga governance. Jadi secara ringkasnya, kesedaran terhadap nilai-nilai ESG oleh para usahawan masih rendah, dan kami percaya dengan adanya promosi-promosi yang dilakukan oleh pelbagai pihak maupun dalam atau luar negeri, ianya lambat laun haruslah diterapkan oleh para usahawan, dan kesedaran akan diperolehi ataupun akan dibuat oleh para usahawan dengan lebih cepat setelah SME Bank melakukan pelbagai pendekatan bagi tujuan ini. Okey, Encik Arya, bagaimana SME Bank sebagai sebuah bank khusus untuk pembangunan PKS melihat keperluan sektor PKS menerapkan nilai ESG dalam operasi perniagaan mereka? Ianya adalah amat penting bagi para usahawan untuk memahami apakah ESG itu dan apakah tujuan ESG itu. Kita tidak mahu melihat para usahawan bukan mengejar keuntungan semata-mata, tetapi juga mereka juga harus memastikan segala operasi mereka tidak menyumbang kepada kerosakan persekitaran ataupun sosial. Sebagai contoh, kita dapat melihat pelbagai ataupun kilang-kilang yang telah mencemarkan sungai, mengeluarkan asap yang telah menyumbangkan kepada pencemaran udara.
dan kerosakan ini telah ataupun terpaksa ditanggung oleh pelbagai pihak, pihak kerajaan dan juga kita sebagai rakyat biasa. Jadi kami ingin ataupun ingin menerapkan betapa pentingnya penerapan ESG dalam operasi mereka, sebaik sahaja mereka dapat ataupun memperolehi pinjaman daripada SME Bank melalui terbitan suku kelesterian ini. Okey, ini soalan tambahan. Simple aja daripada saya, Cik Arya. Apabila kita nak terapkan ESG dalam operasi ya, mereka ni selepas mendapat pinjaman daripada SME Bank, adakah pihak SME Bank akan tampil dengan satu program khusus untuk adanya kesedaran ini? Fasa pertama adalah fasa penerbitan suku dan pendanaan kepada pembiayaan yang berunsurkan ESG. Fasa kedua yang bakal kami laksanakan melalui anak syarikat kami iaitu SEDA adalah fasa di mana kami akan memberi edukasi ataupun penerangan kepada para usahawan kami tentang apakah itu ESG dan bagaimanakah ESG ini dapat diterapkan dalam operasi mereka seharian. Itu adalah perancangan yang kami telah buat sebaik sahaja daripada penerbitan suku sehingga pelaksanaan ESG dalam program kita pada kali ini. Okey. Bagaimanakah penerbitan suku ini akan meningkatkan lagi kepentingan institusi kewangan pembangunan di Malaysia? Sebenarnya kalau kita melihat industri-industri besar ataupun syarikat-syarikat besar di luar sana, mereka bermula daripada IKS. Jadi sekiranya kita dapat menerapkan nilai-nilai yang murni ataupun betul seperti ESG ini, kami percaya mandat kami untuk membangunkan para usahawan di luar sana bukan sahaja dari segi pembiayaan tetapi juga menerapkan nilai-nilai murni ininya akan memastikan bahawa mereka setelah para usahawan setelah mereka telah berkembang maju dapat terus ataupun meneruskan usaha-usaha murni ini dan menjadikan ini sebagai salah satu tanggungjawab mereka kepada sosial dan juga negara. Encik Arya, nampaknya topik kita berkaitan dengan sukuk telah pun selesai. Jadi kita beralih ke topik mengenai pembiayaan padanan geran pemengkasa. Saya nak tanya, baru-baru ni SME Bank ada mengumumkan satu lagi kemudahan pembiayaan untuk usahawan PKS, iaitu pembiayaan padanan geran pemengkasa. Boleh Encik Arya kongsikan sedikit tentang kemudahan ini? Pembiayaan padanan geran pemengkasa adalah lanjutan daripada inisiatif pemengkasa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, di mana SME Bank telah berkomitmen untuk menyediakan dana kami sendiri sebanyak RM200 juta untuk disalurkan kepada para PKS di luar sana. Ini adalah bertujuan untuk pembelian mesin atau peralatan yang berteknologi tinggi. Dan jumlah pembiayaan yang kami sasarkan bagi setiap PKS adalah sebanyak RM1 juta dengan tempoh pembiayaan selama 10 tahun. Cik Arya, pembiayaan ini adalah khusus untuk usahawan sektor 3D. Jadi siapakah usahawan yang dimaksudkan yang tergolong dalam sektor 3D dan bagaimanakah pembiayaan padanan geran pemengkasa ini dapat membantu mereka pada ketika ini? Usahawan yang tergolong dalam sektor 3D ini atau dirty, danger and difficult ini adalah usahawan yang terlibat dalam sektor-sektor seperti sektor pembuatan, perkhidmatan, pertanian dan pembinaan. Dan mereka ini adalah golongan yang amat terkesan terlebih lagi sewaktu pandemik pada sekarang ini. Dan kami percaya dengan pembiayaan padanan geran pemengkasa ini, ianya akan membolehkan usahawan untuk menaik tarafkan perkhidmatan mereka melalui pembelian mesin yang lebih canggih dan berteknologi tinggi. Dan ianya dipercayai dapat mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing. Dan ianya diperkenalkan dalam tempoh PKPD pada masa ini kerana kebanyakan para PKS pada masa ini menangguhkan dahulu pelaburan mereka kerana sebahagian besar tidak dapat beroperasi sewaktu ini.
Jadi dengan adanya pembayaran ini, mereka dapat mengenal pasti apakah bentuk teknologi ataupun mesin yang bakal mereka beli ataupun terapkan bagi tujuan mengurangkan pengantungan terhadap kerja asing ini. Secara statistik pula, kita dapat melihat guna tenaga kerja suku tahun pertama 2021 daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Secara amnya, permintaan terhadap jawatan dalam kategori separuh mahir mencatatkan peratusan yang paling tinggi, iaitu sebanyak 62.4%. Jadi sekiranya mereka dapat menerapkan teknologi tadi, mereka telah boleh mengurangkan kos dari segi kos buruh asing, dan juga mereka dapat merekrut ataupun mengambil para pekerja tempatan bagi memenuhi permintaan yang ada pada sekarang ini. Dan saya tak langsung para usahawan ini dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia secara amnya. Okey, Encik Arya, bagaimana pula dengan padanan geran yang diberikan? Apakah yang dimaksudkan dengan padanan geran tersebut? Boleh jelaskan? Untuk pembiayaan padanan geran permekasa ini, kerajaan Malaysia akan memperuntukkan geran sehingga RM200,000 bagi setiap peminjam ataupun setiap usahawan, ataupun 20% daripada kos pembelian mesin ataupun peralatan, dan selebihnya itu adalah bentuk pinjaman yang disediakan oleh SME Bank. Secara ringkasnya, para usahawan tidak perlu mengeluarkan modal untuk membuat pembelian ke atas teknologi atau mesin-mesin yang mereka bakal beli atau terapkan di dalam operasi mereka. Okey. Cik Arya, kita nakkan usahawan 3D ni lah ya, untuk tampil mendapatkan pembiayaan padanan geran pemerkasa ni. Bagaimanapun, ada red tapes tak? Is it difficult, sukar untuk mereka untuk mendapatkan geran ini? Kerana dari situ kita akan tahu sambutannya terhadap geran. Sebenarnya bila kita bercakap tentang adakah susah ataupun tidak, ianya bergantung kepada pemahaman usahawan itu sendiri, bagaimanakah mereka dapat mengambil bahagian atau mengambil kesempatan ini. Jadi untuk SME Bank, mereka boleh terus berhubung dengan para pegawai kami untuk mendapatkan penjelasan bagaimanakah SME Bank dapat membantu mereka untuk menyediakan proposal ataupun kertas kerja bagi mendapatkan geran padanan ini. Jadi secara ringkasnya, ianya tidaklah susah. Kerana kami sentiasa membantu para usahawan kami. Okey. Berapa ramai yang dah minta ambil geran ni, mohon geran ni, Encik Arya? Ada sebarang angka? Ya. Sebenarnya kami telah mengumumkan pembiayaan geran padanan pemerkasa ini pada awal Julai yang lalu. Walau bagaimanapun, sekarang ini rata-rata usahawan masih memerlukan bantuan pembiayaan bagi tujuan aliran tunai mereka. Jadi fokus kami sekarang ini adalah untuk membantu para usahawan bagi memastikan aliran tunai mereka menjadi kukuh ataupun dapat di manage secara lebih sempurna. Dan saya yakin sekiranya fasa ini tamat ataupun fasa untuk membantu para usahawan untuk mendapatkan pembiayaan aliran tunai ini tamat, permintaan terhadap geran padanan ini akan mula diambil kesempatan oleh para usahawan dalam jangka masa yang terdekat ini. Okey, Encik Arya, kita tahu bahawa SME Bank ni sebuah bank yang prihatin, telah menyediakan sukuk, telah menyediakan geran, tapi kita nak tahu juga bagaimana pula tentang bantuan dari segi khidmat nasihat dan networking. Adakah ini disediakan? Apakah yang ditawarkan oleh SME Bank terhadap mereka? Sejajar dengan mandat yang diberikan kepada kami, iaitu bukan sahaja dalam bentuk pinjaman tetapi juga dalam bentuk pembangunan usahawan. Kami telah melakukan pelbagai inisiatif dan juga aktiviti bagi memastikan kami sentiasa membantu para usahawan.
sejak daripada awal tahun lagi kami telah melakukan sebanyak 75 sesi networking, di mana sesi networking ini telah disertai oleh lebih 1,300 orang usahawan, dan rata-rata mereka telah mendapat manfaat daripada sesi-sesi networking yang telah kami adakan ini. Dan semua sesi networking yang telah kami adakan adalah dalam bentuk talian. Jadi mereka tidak perlu bergerak untuk mendapatkan pengetahuan ataupun untuk mendapatkan peluang bagi hasil daripada penganjuran sesi networking yang telah kami adakan sebelum ini. Ini sesi macam ni dianjurkan sejak tahun berapa, Cik Arya? Saya difahamkan sejak tahun 2015 untuk SME Bank Access. Ya, benar. Sebenarnya networking sesi networking yang telah kami adakan telah bermula dari tahun 2015. Kami dia beberapa sesi networking besar yang berskala besar kami telah lakukan sebelum ini, tetapi networking yang berbentuk lebih targeted telah banyak dilakukan oleh SME Bank sejak 3 tahun yang lalu. Jadi untuk sesi networking ini kami percaya permintaan oleh para usahawan untuk kami membantu mereka untuk mengenal pasti peluang-peluang ataupun rakan usahawan yang baru adalah amat penting. Dan kami insya-Allah bakal melakukan ataupun menganjurkan sesi networking yang lebih berskala besar dan lebih memberi manfaat kepada para usahawan. Okey, so maknanya dia bersasar lah ya. Cik Arya ya, bersasar. Good. Alhamdulillah. Okey, kalau kita bercakap ya tentang topik ataupun bab SME Bank Access 2021. Apa yang dimaksudkan dengan SME Bank Access 2021 ni? SME Bank Access 2021 adalah satu sesi networking yang berskala besar yang bakal kami laksanakan secara maya pada 26 Julai 2021 ini. Dan ianya bakal dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, iaitu Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dan SME Bank Access 2021 ini adalah program peringkat kebangsaan yang berkonsepkan beyond financing yang dianjurkan oleh SME Bank untuk membantu para usahawan bukan sahaja dalam bentuk perkhidmatan keuangan, tetapi berbentuk keperluan perniagaan lain yang berkaitan. Dan konsep program padanan perniagaan atau business matching ini, SME Bank telah menjemput 20 syarikat anchor dan 9 syarikat equity untuk turut serta dalam acara networking pada kali ini. Cik Arya, bila jemputan kepada 20 syarikat anchor ataupun syarikat utama ya, boleh bagi identify sedikit antaranya siapa dan 9 syarikat apa? The last one? Syarikat equity. Syarikat equity. Yes. So Cik Arya bagi pencerahan sedikit tentang dua jemputan ini, syarikat-syarikat ni. Antara syarikat-syarikat besar yang bakal menyertai sesi networking pada kali ini, saya dapat pecahkan dalam dari segi padanan perniagaan atau business matching, di mana pasaraya besar seperti Ion, Lulu Hypermarket dan juga Lesumart. Ini adalah untuk business matching. Kemudian sekiranya kita bercakap tentang program umbrella, kami telah menjemput syarikat-syarikat besar seperti Ramli Food Processing, Kara Holding ataupun Ayam Mas, Batteryku.com, Chartime, ProWheel dan juga Petro Teguh. Bagi tujuan program pembangunan vendor pula, kami telah menjemput syarikat-syarikat seperti Pharma Niaga, Tenaga Nasional Berhad, Sundabi Property, Malaysia Airline, TM atau Telekom Malaysia, Bosted Holding Berhad, Duo Pharma, Proton, Selcom Axiata, UMW dan juga UEM Agenta. Dan bercakap tentang equity persendirian pula, antara syarikat-syarikat yang bakal mengambil bahagian adalah seperti Pernas ataupun Perpadanan Nasional Berhad, Malaysia Debt Venture, Modal Perdana, Cradle, Ion Credit Service, Coop Private Equity
dan Malaysia Venture Capital Management Berhad. Ini adalah sebahagian besar syarikat-syarikat yang telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam sesi networking yang berskala besar ataupun peringkat kebangsaan yang bakal kami laksanakan pada 26 Julai ini, insya-Allah. Itu dia ya Pak, semua nama-nama besar tu Encik Arya. Dan betul, rugi ya kalau pemain-pemain atau usahawan IKS ni tidak hadir pada sesi yang dibuka oleh SME Bank sebenarnya. Pada 26 Julai 2021. 26. Kita dah tahu syarikat-syarikat yang akan datang secara sesi maya ni. Siapa yang agaknya SME yang bagaimana yang patut menghadiri, mendaftarkan diri dalam program ni Encik Arya? Kami ingin menjemput usahawan-usahawan ataupun PKS yang bukan sahaja daripada kalangan pelanggan kami. Kami juga ingin menjemput seluruh PKS di Malaysia untuk mengambil bahagian dalam sesi networking yang berskala besar ataupun di peringkat kebangsaan ini. Kerana melalui sesi networking ini, para PKS dapat mencari peluang pasaran baru, dapat mencari rakan kongsi yang baru dan ataupun yang mereka ingin menjadi vendor atau pembekal kepada syarikat-syarikat yang bakal turut serta dalam sesi networking yang kami adakan ini. Dan bukan itu sahaja, para usahawan PKS juga akan diberi peluang untuk mendapat bantuan alternatif selain daripada bantuan pembiayaan yang diberikan oleh SME Bank. Dan bantuan-bantuan itu berkemungkinan besar adalah melibatkan bantuan seperti grant ataupun program pembangunan usahawan. Dan usahawan yang terlibat juga akan berpeluang untuk meluaskan lagi jaringan perniagaan mereka. Okey, kita sampai ke penghujung soalan sebenarnya. Atas saya ada satu je soalan. Bagaimanakah caranya untuk usahawan-usahawan ini mendaftar bagi menghadiri program Akses 2021? Penyertaan kepada program SME Bank Akses 2021 ini telah pun dibuka dan para usahawan boleh melayari laman sesawang kami iaitu www.smebankaccess2021.net untuk membuat pendaftaran, atau mereka boleh melayari laman web rasmi SME Bank iaitu di www.smebank.com.my dan Facebook SME Bank untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Jadi kami amat berharap dapat berjumpa dan mengenali lebih ramai usahawan-usahawan Malaysia sewaktu pelancaran ataupun pelaksanaan program networking ini. Encik Arya, ada sebarang had bilangan peserta dan juga mungkin bilangan peserta lah, dan mungkin juga mereka dikenakan sebarang bayaran untuk menyertai program ni? Ada sebarang bayaran? Kami tidak mempunyai had untuk penyertaan oleh para usahawan. Ianya terbuka kepada seluruh usahawan di Malaysia. Dan yang lebih bagusnya tu tiada fee ataupun bayaran dikenakan untuk mereka berpartisipasi dalam program networking yang kami adakan ini. Okey. Percuma je. Jadi mereka perlu mengambil, mereka harus mengambil peluang ni lah. Dan lagipun ini cara untuk kita mengambil kontak antara satu sama lain untuk mencerdaskan perniagaan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan suasana pandemik ini, banyak perniagaan yang agaknya terkesan. Mungkin kita nak tanya Encik Arya, mungkin ada kata-kata akhir untuk disampaikan sebelum kita tutup program hari ini? Mungkin kata-kata akhir saya, kita sebagai rakyat Malaysia mempunyai tanggungjawab yang amat besar bagi memastikan persekitaran kita terjaga dengan sempurna, bukan sahaja environment atau persekitaran secara amnya, tetapi juga masalah sosial. Dan yang paling penting adalah untuk memastikan kita sama-sama dapat keluar daripada masalah pandemik COVID-19 ini. Dengan itu, saya ingin menyarankan agar semua rakyat Malaysia ataupun semua usahawan untuk mengambil bahagian dalam program vaksinasi yang dilaksanakan oleh kerajaan. Dan sekiranya para usahawan ingin mengambil bahagian atau ingin memberi support yang lebih kepada pihak kerajaan untuk memastikan program vaksinasi ini berjalan dengan lebih lancar dan berjaya, kami juga di SME Bank telah membuka
pendaftaran ataupun penyertaan oleh pihak syarikat PKS di luar sana, terutamanya di Lembah Kelang ini, untuk yang ingin mendapatkan bantuan kami bagi mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara yang kami lancarkan pada sekarang ini, pada waktu ini. Ianya adalah program vaksinasi swasta yang kami laksanakan dengan Cellgate Corporation Berhad. Ya, itu adalah kata-kata akhir saya lah. Nampaknya perbincangan kita dengan Cik Arya Putra Ismail, Presiden Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank telah pun selesai hari ini. Ya, betul. Tajuk kita Sukuk Kelestarian, Geran Pemadanan Kewangan, Pemerkasa dan Akses 2021. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Arya Putra Ismail kerana bersama-sama dengan Suara Merdeka hari ini. Okey, so insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Dengan itu, kalau ada salah dan silap, kami minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.